Okey, Assalamualaikum semua. Selamat pagi. Okey, hari ini kita akan teruskan sesi pembelajaran kita. Okey, kita mulakan kelas dengan bacaan doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmah wa insya'alina min hazain rahmatika ya arhamar rahimin. Okey, terima kasih untuk bacaan doa. Kita teruskan dengan pembelajaran kita. Hari ini kita akan masuk bab 4, iaitu kesihatan manusia. Okey, semua buka buku teks. Sambil tengok buku teks, sambil refer dekat slide yang cikgu tunjuk ya. Kita hari ini pembelajaran kita ada dua objektif utama. Yang pertama, kita akan membezakan dan berkomunikasi mengenai penyakit berjangkit dan penyakit tidak berjangkit. Dan yang kedua, kita akan mampu untuk menerangkan bagaimana penyakit berjangkit disebarkan. Okey, kalau tengok pada slide cikgu tunjukkan cikgu tunjukkan gambar beberapa jenis topeng muka. Dan cikgu juga ada bawakan topeng muka. Ada yang jenis kain macam ni, boleh dibasuh, lepas pakai kita basuh. Kemudian corak-corak macam ni, yang ni nampak macam menarik sikit lah kan, tak adalah kosong sangat. Okey, yang ketiga yang ni biasa pakai kat klinik, tapi sekarang semua orang pun dah biasa pakai juga. Dan yang keempat yang kosong macam ni saja. Okey, boleh buka macam ni kan. Okey, sesiapa ada idea berkaitan antara topeng yang cikgu bawa ni dengan topik yang kita nak belajar hari ni? Okey, silakan Intan. Itu topeng muka cikgu, kita pakai untuk lindung kita daripada penyakit berjangkit. Okey, betul. Terima kasih. Terima kasih untuk idea dan sumbang saran. Okey, betul. Kita nak belajar, kita nak kaitkan antara topeng ni dengan tajuk kita, iaitu penyakit berjangkit. Kita pakai topeng untuk mengelakkan penyakit berjangkit, contohnya sesama, dan yang terbaru kita hadapi beberapa tahun yang lepas, iaitu COVID-19. Okey, sebelum kita mulakan dengan lebih mendalam tentang topik ni, cikgu akan bagi definisi apa itu penyakit. Penyakit ialah keadaan tak normal pada badan ataupun pada minda yang menyebabkan ketidakselesaan, sukar berfungsi dan memberi tekanan kepada seseorang individu. Maksudnya kalau ada penyakit, dia akan rasa tertekan, tak selesa, dia tak boleh berfungsi seperti biasa kan. Sama ada pada badan dia ataupun dia punya pada minda dia. Okey, itu definisi penyakit. Sekarang kita akan bagi definisi apa itu penyakit berjangkit dan apa itu penyakit tak berjangkit. Kita tengok video dulu ya. I've been reading books so full, the legends and the myths, Achilles and his gold, Hercules and his gifts, Spider-Man's control, and Batman with his fist. And really I don't see what's up and all that with what you say. Where you wanna go, how much you wanna risk. I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero, some fairy tale bliss. Just something I can touch you, somebody I can kiss. I want something just like you. Okey, cikgu dah tunjuk video COVID-19 yang melanda negara kita dan juga satu dunia dulu. Okey, waktu tu semua orang berjaga-jaga tak nak dijangkiti kan, sebab dia memang satu penyakit yang mudah menjangkiti orang lain. Dan bila dah berjangkit, keadaan terburuk akan menyebabkan kematian. Okey, waktu tu kita akan sentiasa ragu-ragu, orang ni ada COVID ke tak, betul tak? Waktu tu keadaan sangatlah tidak bagus, sangatlah tak bagus untuk semua. Kita rasa kita akan sentiasa berwaspada. Okey, keluar rumah, balik rumah akan terus mandi, basuh-basuh barang, betul tak? Itu fenomena yang berlaku dululah untuk mengelakkan penyakit berjangkit. Okey, apa itu penyakit berjangkit? Penyakit berjangkit ialah
yang berlaku disebabkan jangkitan daripada patogen secara langsung atau melalui medium dan vektor. Penyakit berjangkit ni boleh berpindah atau menjangkiti daripada seorang individu kepada individu yang lain. Okey, contoh yang termudah sesama. Sebab tu kalau ada orang, kalau kat sekolah ke atau mana-mana ada orang sesama, dia bersin, keesokannya yang duduk sebelah dia akan sesama, sebab sesama ialah penyakit berjangkit. Okey, kurap, demam denggi, malaria, COVID-19, itu adalah contoh penyakit berjangkit. Apa pula definisi penyakit tidak berjangkit? Okey, penyakit tidak berjangkit ialah yang berlaku disebabkan faktor genetik atau gaya hidup. Okey, penyakit tidak berpindah daripada seorang individu kepada individu yang lain. Okey, contohnya apa? Kanser, hipertensi, diabetes, asma, penyakit jantung. Okey, kalau perasan lagi, bila ada mak ayah yang ada penyakit jantung atau darah tinggi atau diabetes, kemungkinan anaknya pun akan ada penyakit yang sama. Sebab apa? Sebab faktor genetik. Tetapi kalau dia ubah gaya hidup menjadi lebih sihat, penyakit ni tidak akan diwarisi. Dan kalau perasan, kalau kat klinik ada bahagian NCD, bahagian penyakit tidak berjangkit. Inilah dia penyakit tak berjangkit ni. Kanser, darah tinggi, diabetes, semua tu ya. Okey, seterusnya. Okey, bila kata penyakit berjangkit, ada 4 bawaan utama. Yang pertama ialah penyakit bawaan udara, penyakit bawaan air, jangkitan penyakit melalui sentuhan dan juga jangkitan penyakit melalui vektor. Okey, apa itu penyakit bawaan udara? Okey, kalau penyakit bawaan udara ni terjadi melalui 2 cara, iaitu melalui jangkitan titisan air ataupun melalui jangkitan habuk. Okey, bila kata jangkitan titisan ni maksudnya dia ada percikan titisan air yang mengandungi patogen dari mulut ataupun hidung pesakit. Contohnya kalau dia bersin hacung, kena ke orang lain berjangkit. Itulah penyakit berjangkit melalui udara. Kalau habuk pula, contohnya ada orang meludah. Okey, bakteria dalam ludah pesakit yang sudah kering membentuk spora dan disebarkan oleh habuk bersama habuk oleh angin. Okey, contoh penyakit bawaan udara ni apa? Sesama jangkitan titisan. Okey, batuk jangkitan habuk. COVID-19, SARS, apa yang kita patut buat untuk langkah pencegahan? Tutup hidung, tutup mulut waktu bersin, tidak meludah di merata-rata tempat. Kita kalau pergi tempat ramai orang, kita tak pergi, mengelakkan diri daripada berada tempat yang sesak. Memastikan tempat tinggal cukup cahaya, sebab sinar UV boleh membunuh setengah mikroorganisma dalam udara. Okey, apa itu penyakit bawaan air? Okey, penyakit bawaan air ni sangat sinonim dengan banjir. Contohnya banjir yang berlaku sekarang ni. Hujan berterusan akan menyebabkan banjir, dan penyakit bawaan air adalah kesan yang terbesar. Dia terjadi di kawasan yang tidak mempunyai bekalan air paip terawat dan sistem sanitasi yang sempurna. Banjir juga menyebabkan penyakit bawaan air. Macam mana kita nak elakkan jangkitan penyakit? Kalau mencampurkan klorin dalam kolam renang, kita memastikan tandas ada sistem sanitasi yang sempurna, mendidihkan air dengan sempurna, mencuci tangan dengan sabun selepas menggunakan tandas. Contohnya apa? Contohnya ialah kolera, demam kepialu, sedentary ameba, semua tu penyakit bawaan air. So perlu berhati-hati kalau kawasan banjir. Kalau ada makanan, pastikan makanan dibasuh bersih. Kalau nak minum air kat kawasan banjir tu, pastikan air dimasak ataupun air mineral yang baru buka, untuk memastikan tak ada jangkitan lah. Okey, seterusnya, jangkitan penyakit melalui sentuhan. Dia berlaku apabila tersentuh kulit yang telah dijangkiti ataupun kita memakai pakaian pesakit. Okey, contohnya apa? Ada kurap, panau, dia disebabkan oleh kulat. Contoh yang lain pula ialah penyakit berjangkit melalui hubungan seks. Contohnya apa? Sifilis dan gonoria. Virus HIV juga menyebabkan AIDS merebak melalui hubungan seks, darah
dan perkongsian jarum suntikan. Okey, apa itu jangkitan penyakit melalui vektor? Dia disebabkan oleh patogen menggunakan haiwan lain untuk memindahkannya dari satu hos ke hos yang lain. Haiwan yang memindahkan patogen dikenali sebagai vektor. Okey, maksudnya patogen ditumpang ke haiwan lain untuk memindahkan sakit, untuk memindahkan penyakit. Okey, contohnya demam malaria. Penyakit malaria, gejala dia apa? Dia akan menyebabkan kita menggigil, demam dan berpeluh. Patogen tumpang dekat nyamuk dan memindahkan penyakit malaria. Okey, betul. Boleh tengok contoh yang lain juga ya. Okey, kita akan masuk set pengukuhan. Kita nak uji faham ke tak faham apa yang kita belajar tadi. Okey, kita ada 10 soalan. Sesiapa yang nak jawab boleh bangun. Okey, soalan pertama silakan. Disebabkan patogen secara langsung atau melalui medium atau vektor? Jawapannya B, cikgu. Okey, terima kasih. Soalan yang pertama betul. Okey, soalan yang kedua silakan, siapa nak jawab? Disebabkan faktor genetik atau gaya hidup. Jawapannya A, penyakit tidak berjangkit. Okey, betul. Terima kasih untuk kerjasama. Dan seterusnya soalan yang ketiga, boleh berpindah daripada individu kepada individu yang lain. Daripada individu ke individu lain. Jawapannya B, cikgu. Okey, betul. Terima kasih. Okey, seterusnya soalan yang keempat. Jawapannya A, cikgu. Penyakit tidak berjangkit. Okey, betul. Dan mari tengok soalan yang kelima. Kanser sakit jantung adalah penyakit tidak berjangkit. Jawapannya A, cikgu. Okey, betul. Sesama batuk ialah penyakit berjangkit. Jawapannya B, cikgu. Okey, betul. Okey, soalan yang ketujuh. Demam denggi, Zika berjangkit ke tak berjangkit? A. Jawapannya A, cikgu. Penyakit tidak berjangkit. Okey, betul. Terima kasih. Kencing manis, darah tinggi Seterusnya. ialah penyakit tidak berjangkit. Jawab Okey, betul. Terima kasih. TB, taun, kurap, panau ialah penyakit berjangkit. Jawapannya B, Okey, cikgu. betul. Asma, penyakit berjangkit ataupun penyakit tak berjangkit? Asma ialah penyakit tidak berjangkit. Jawapannya A, cikgu. Okey, betul. Terima kasih. Okey, maksudnya bila semua dapat jawab 10 soalan dengan tepat, maksudnya semua orang fahamlah objektif kita tercapai lah hari ni. Okey, apa yang cikgu nak cakap, pastikan semua orang jaga kesihatan. Kita tak boleh lari daripada penyakit, tapi kita boleh elakkan lah. Contohnya kalau macam sesama, tolong pastikan pakai topeng muka supaya kita tak menjangkiti kawan orang lain. Lepas tu kalau kita nak pergi tempat sesak cari baju raya, kalau boleh elakkan pergi cari kat Shopee, macam tu kan, betul Okey, so balik rumah nanti jangan lupa buat latihan pengukuhan yang cikgu dah sediakan. Nanti tolong ambil edarkan pada kawan-kawan ya. Okey, kita akan bincangkan latihan pengukuhan ni minggu hadapan. Okey, terima kasih untuk hari ini.